Salam sejahtera cikgu-cikgu sekalian. Dalam video ini, saya akan cuba terangkan penggunaan Jamboard dalam PDPR. Sebelum kita masuk ke penggunaan Jamboard, mari kita mengenali Jamboard dahulu. Okey, di sebelah kiri atas ni adalah tempat untuk kita typekan nama. Cikgu boleh masukkan nama subjek, nama topik ataupun tarikh bagi PDPR cikgu ikut suka hati cikgu. Okey, yang tengah-tengah ini adalah butang untuk pilihan muka surat. Jadi bila cikgu tekan saja, cikgu boleh pilih pergi ke mana-mana muka surat yang cikgu nak. Okey, sebelah kanan atas ini ada butang share. Jadi di sini cikgu boleh sharekan Jamboard cikgu kepada anak-anak murid sekalian. Okey, cikgu boleh tentukan murid masuk sebagai viewer ataupun editor. Okey, kalau viewer, murid hanya boleh tengok apa yang terdapat dalam Jamboard. Manakala untuk editor, murid boleh tulis dalam Jamboard ini. Okey, murid boleh gunakan semua butang-butang yang ada di sebelah kiri. Okey, seterusnya butang sebelah kiri ni terdiri daripada yang pertama pen. Pen ni ada 4 jenis. Pen, markers, highlighter dengan brush. Okay, marker dia lebih tebal berbanding dengan pen. Manakala highlighter dengan brush, dia lebih sesuai untuk mewarna. Okay, brush tu warna dia cair sikit. Jadi, pen cikgu boleh pilih 6 warna untuk gunakan. Yang kedua ialah erase. Okay, eraser ni dia guna untuk padam benda-benda yang ditulis oleh 4 pen ni. Okay, kalau cikgu type, maka eraser tak boleh padam. Okey, yang ketiga ialah select. Okey, ini cursor ni untuk cikgu asingkan, okey, movekan benda-benda yang dekat Jamboard. Okey, yang keempat adalah sticky note. Okey, cikgu boleh type dan pilih warna yang cikgu suka. Dia akan keluar begini. Okey, cikgu boleh movekan dia. Okey, yang kelima ialah add image. Okey, yang ini cikgu boleh terus search image dari Google Image ataupun upload dari komputer cikgu, laptop cikgu, Google Drive. Okey, muat naik dari Google Drive. Okey, contohnya muat naik gambar yang terdapat di Google Drive dan kamera pun boleh kalau cikgu guna phone untuk buka Jamboard ini. Okey, seterusnya terdapat butang bentuk. Terdapat 8 bentuk yang cikgu boleh gunakan dalam Jamboard ini. Seterusnya text box, ini untuk type. Jadi, okay, lepas type, cikgu boleh pilih size text ni dekat sini. Caption adalah teks yang paling kecil, manakala display adalah yang paling besar. Okay, last kali ini laser. Laser ni sebagai pointer. Okay, dia hanya pointer saja. Dia akan hilang selepas cikgu lalu tempat tu. Okey, jadi sekarang kita akan mula tentang cara penggunaan Jamboard dalam PDPR. Jadi Jamboard ini boleh digunakan, ada 3 penggunaannya. Yang pertama ialah sebagai papan tulis biasa seperti apa yang kita gunakan di kelas. Okey, yang kedua kita boleh upload gambar-gambar buku aktiviti. Lepas tu kita bincangkan buku aktiviti menggunakan Jamboard ini. Lembaran kerja pun boleh ataupun buku latihan pun boleh. Okay, yang ketiga kita boleh menggunakan Jamboard ini untuk jalani aktiviti PAK 21 seperti parking lot, tablecloth dan sebagainya. Okey, jadi sekarang mari kita tengok kalau kita nak guna Jamboard sebagai papan putih biasa. Okey, cikgu boleh tulis terus ataupun cikgu perlukan bantuan background. Okey, jadi background di sini yang Jamboard sediakan ada dots, ada garis, ada petak yang gelap ataupun warna biru dan warna hitam. Okey, kalau petak ini dia lebih sesuai untuk lukis graf sebab dia terlalu kecil.
Okey, jadi di sini saya ada sediakan beberapa template yang lebih sesuai. Okey, contohnya petak yang ini. Cikgu boleh terus gunakan petak ini. Cikgu masuk sebagai background. Okey, kenapa nak masuk sebagai background bukan masuk sebagai pictures? Sebab bila masuk sebagai background, okey, kalau cikgu tulis-tulis lepas habis, cikgu nak padam. Cikgu hanya perlu tekan clear frame ni. Dia akan hilang. Tapi kalau cikgu masuk sebagai pictures, dia akan hilang sekali dengan lukisan-lukisan cikgu tadi. Tulisan-tulisan ataupun lukisan. Jadi bila cikgu set sebagai background, hanya benda yang ditulis, benda yang di-type saja akan hilang. Okey. Contohnya, saya boleh gunakan type ni 25 tambah 35. Okay, jadi yang ni cikgu perlu edit sikit lah. Bagi dia jauh sikit. Tambah. Okay, kalau cikgu nak guna dot, boleh guna macam ni. Okay. Lepas tu sama dengan. Okay. Lepas tu, kalau cikgu guna pen pun boleh ataupun markers. Okay, kita buat bentuk lazim. 25 tambah 35. Okay. Kalau cikgu nak lukis garis lurus kan, cikgu boleh tekan Ctrl Shift lepas tu lukis. Sebab sekarang saya sedang membuat rakaman, jadi dia fungsi ni dia tidak dapat guna. Okey, jadi cikgu boleh terus mengajar dengan keadaan ini. Okey, kalau untuk subjek matematik ke bahasa Cina, bahasa Melayu, okey, di sini juga ada template untuk membolehkan cikgu tulis. Okey, contohnya ni cikgu boleh tulis juga untuk membimbing murid menulis di buku latihan. Okey, tetapi ada satu masalah. Kalau cikgu guna mouse dia susah sikit nak tulis. Jadi cikgu boleh type juga. Contohnya, saya suka makan nasi. Jadi cikgu masukkan saja. Okey, untuk template ni dia lebih sesuai lah gunakan display. Okey, saya suka makan nasi. Okey, jadi murid boleh salin ikut apa yang cikgu tulis dekat sini. Okey, seterusnya cara kita nak masukkan buku aktiviti. Okey, cikgu perlu sediakan gambar buku aktiviti tersebut masuk melalui add image ni ataupun cikgu ada PDF, jadi cikgu cropkan gambar tersebut. Lepas tu tekan Ctrl copy, Ctrl V. Dia akan masuk terus ke dalam Jamboard cikgu. Okey, lepas tu cikgu boleh mulalah bincang jawapan dan bincang apa soalan dalam buku aktiviti ini. Okey, seterusnya cikgu juga boleh sediakan Jamboard ini untuk perbincangan murid, untuk parking lots ataupun untuk tablecloths. Contohnya, okey, kata kerja. Jadi tajuk bagi hari ini adalah kata kerja. Jadi cikgu boleh minta murid masuk dalam Jamboard ini. Lepas tu gunakan sticky note untuk jawab. Lompat. Okey, Ali. Lompat. Lepas tu nama Ali. Okey, jadi cikgu tahu Ali dia menjawab lompat. Betul ke tak? Jadi cikgu boleh buat penilaian kat sini. Okey, jadi tidur. Mat. Okay. Jadi murid boleh berinteraksi dengan cikgu. Ini adalah salah satu cara. Ini boleh sebagai popcorn ataupun cikgu sediakan muka surat ini untuk kumpulan 1, muka surat 2 kepada kumpulan 2 dan minta mereka senaraikan semua pandangan mereka terhadap tajuk tersebut dengan menggunakan menulis sticky note ataupun type.
text box ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.